سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جنازة شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan AJK, pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur kepada Allah kerana kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita. Jadi saya sebagai kuliah pertama lah, kuliah maghrib saya di sini. Dan dulu pernah dah saya bagi kuliah Jumaat, ada lama dah. Jadi ini kuliah maghrib saya pertama, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita bersama-sama demi ilmu, bukan kerana lain, kerana ilmu, kita berkongsi ilmu. Jadi tuan-tuan, jadi saya malam ni saya bawa buku ilmu dan adab mempelajarinya. Dan saya cadang nak guna buku ni lah. Sementara ni kita nak guna ilmu dan adab mempelajarinya. Jadi saya juga nak minta tuan-tuan, saya sebenarnya nak minta, orang kata nak cari dana sambil nak jual buku ni. Saya ada cadang nak buat sekolah tahfiz di Lawin, tuan-tuan, di Lawin. Tapi bukan di Simpang Lawin, di Lawin, dekat Gerik sana. Jadi di sanalah saya cita sebab saya pencen ni di serentak berapa lama dah sana pencen, dan saya akan ada di sanalah insya-Allah. Saya cadang nak buat sekolah tahfiz, tapi bukan bentuk sekolah tahfiz yang seperti orang dah buat dah. Jadi sekolah saya ni bentuk alami, bentuk internasional lah, sekolah internasional. Saya nak gunakan dua bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris kalau saya ni. Dan kita nak guna metod tu, kita nak guna silibus unit Singapura. Ini ada hubung, duk cadang insya-Allah. Jadi cuma tu nak cari modal lah sikit sebanyak. Jadi saya minta lah tuan-tuan, sambil kita belajar, saya pun nak jual lah buku ni. Jadi buku ni dengan harga RM13, tuan-tuan. Jadi kita belajar buku ni lah sementara ni. Lepas tu kita gunalah kitab lain pula insya-Allah. Kitab ni dikarang oleh Syekh Alawi As-Saqaf. Kitab dia nama Al-Fawaid Al-Maqiyah fi ma yahtajuhu talabatus Syafi'iyah. Jadi bila saya hadir khusus takmir yang dibawakan oleh Ustaz Fawaz Fadil Nur, jadi kita khusus takmir tu dialah. Jadi saya tengok buku tu menarik. Saya minta izin dengan Ustaz Fawaz, minta terjemah. Dan saya terjemah, alhamdulillah. Menjadi kenyataan lah buku ni dah dicetak. Jadi alhamdulillah lah, cetak dengan Universiti Universiti Sultan Azlan Shah yang cetak. Saya nak minta lah tuan-tuan, nak minta tolong tuan-tuan sikit sebanyak. Jadi buku sekarang ni ada Sah. 36 buah sah. 36 buah.
Jadi tuan-tuan, kita tengok pelan-pelan kita tengok kepada pendahuluan itu, muka surat ke-6 kita tengok di situ. Pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ahmalu ad-din anhu wa 'amalu bihi wa balaghu min ba'dihim wa ba'd. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Inilah agama Islam, memang hebat. Islam adalah agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Sebab itulah ibadat yang kita lakukan jadi cantik. Dia akan jadi profesional sebab kita didahulukan dengan ilmu. Kita belajar tentang fiqh, kita belajar tentang ilmu-ilmu. Maka itulah yang kita naknya. Jadi itulah yang kita naknya. Bila kita belajar, maka kita akan mendapat baiki ilmu kita. Masya Allah. Sebab tu ayat yang pertama Allah turunkan ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itulah dia kata di situ, justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala ialah ayat Iqra daripada surah Al-Alaq. Iqra membuktikan pentingnya ilmu. Kita akan merasa tenang bila kita mencari ilmu dan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Ilmu membimbing kita untuk kita melakukan ibadat, dan ibadat akan jadi cantik. Akan jadi cantiknya dengan sebab kita melakukan. Sebab kita mempelajari dan kita praktis, kita melakukan ibadat. Maka disitulah akan menjadi cantik ibadat kita. Itu orang kata Islam agama profesional. Agama yang profesional, agama yang kita nak tak boleh buat kecuali kena ada ilmu. Nak solat jenazah pun kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Begitulah dalam fiqh, dalam bab fiqh. Kita kena tahu fiqh. Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah melalui ilmu pengetahuan seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Sudah tentu dengan ilmu orang itu dapat melakukan ibadat dengan betul. Dengannya ilmunya. Ilmu yang mengkorek, ilmu yang membetulkan ibadat kita. Seperti mana kita dengar fiqh salah dalam fiqh solat. Banyak makruh-makruh dalam solat. Seperti mana benda haram dalam solat. Itu adalah bila ada ilmu kita dapat melakukan benda itu dengan betul. Berkualiti. Berkualiti. Itu cantik. Itulah Islam. Dia pentingkan ilmu dulu, barulah ibadat. Ilmu. Barulah ilmu tu jadi kualiti. Kita tak nak duk buat ibadat saja. Ilmu tak cari, tak belajar ilmu, dan ibadat saja tak nak. Kita nak belajar dan kita amalkan apa yang kita belajar. Dan seterjauh dari perasaan ragu-ragu, malah terselamat daripada cacat cedera serta dapat menghasilkan ibadahnya yang sebenar. Berkualiti serta jauh dari berperasaan ragu-ragu. Perasaan ragu-ragu, kita tak jadi ragu-ragu bila kita ada ilmu. Tak jadi perasaan ragu-ragu lagi dah. Tak jadi keraguan dalam kita melakukan ibadat kepada Allah. Sah ke ni? Tak sah apa ni? Kita jadi ragu-ragu. Tapi bila ada ilmu, kita tak akan rasa waswah, kita tak akan rasa ragu-ragu lagi. Ada seorang dia cerai isteri dia. Dia cerai isteri. Bila dia cerai isteri dia lupa. Tak tahu cerai isteri dia dah berapa kali, dia lupa.
Tak ingat, kerana selalu dengan isteri dia bergaduh. Dah sekali dia cerai isteri dia. Bila dia cerai isteri, dia terfikirlah, Allah, rumah dah buat, anak dah okey, dia sekolah okey. Lepas tu kalau cerai pula nak kena kahwin lain pula, nak kena buat rumah pula, menjadi satu keberatan. Nah, isteri kata, bang dah cerai 3 dah bang. Dah tak ada dah. Dia kata, saya tak ingat saya cerai 3. Saya tak ingat. Dah. Pening jumpa dengan seorang ustaz. Jumpa dengan seorang ada ilmu. Nah. Dia kata, encik tolak berapa dah? Tak tahu, saya lupa, tak ingat tolak. Nah. Wallahi tak ingat, tak tahu. Ustaz kata, kalau tak ingat kira macam asal lah, macam tak ada apa-apa lah. Nah, tak ada apa lah. Tolak tak ada apa lah, tak ada. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam kaedah fiqh dia kata asal adalah harum. Tak ada apa, tak ada apa lah, dah tak ingat ada apa. Allah leganya dia, lega Allah, masya-Allah. Itulah ilmu tuan-tuan, mana dengan ilmu ni boleh menyelesaikan masalah. Allahu akbar. Dan jauh dari perasaan ragu-ragu, malah terselamat daripada cacat cedera. Selamat daripada cacat cedera bila kita tahu, bagaimana kita rokok. Ada setengah tu bila rokok tinggi punggung. Betul kan ni lah fiqh? Tak betul. Dah kena sama. Ia sama macam kita letak papan, sama. Kepala dengan punggung sama. Itu bila kita belajar fiqh, bila kita ada ilmu. Allah. Inilah. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah. Apalagi nak berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ibadat kita buat tak betul, nak mendapat restu Allah, nak mendapat keberkatan Allah bagaimana? Masyaallah seorang yang buat ni, tak betul, buat tak betul. Duduk iftirash tak ada. Daripada sujud nak naik ke qiyam semula tak ada. Duduk istirahat dulu sekejap ada, tak ada. Terus. Sebenarnya tu dah fiqh dia ada. Sebelum kita nak naik tu duduk istirahat sekejap. Baru kita naik balik. Itu fiqh, itu ilmu. Maka sebab itulah di sini lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Kerana ilmu adalah petunjuk jalan kepada ibadat. Petunjuk jalan kepada ibadat. Ilmu ni adalah petunjuk jalan kepada ibadat. Dan kita tak ada ilmu, nak buat ibadat betul macam mana? Nak biar betul ibadat kita dipimpin oleh ilmu. Ilmu sebagai imam, ibadat sebagai makmum, dipimpin oleh imam. Inilah. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Ilmu itu adalah kepala pada ibadat. Ilmu itu adalah kepala ibadat. Kepala ni penting. Tak ada kepala tak hidup orang. Ibadat pun kau tak ada kepala, tak comel. Maka ilmulah fungsinya sebagai kepala ibadat. Allah hebat betul. Sebab tu Islam mementingkan ilmu. Ilmu. Maka sebab itulah ilmu adalah kepala kepada ibadat. Tak comel ibadat kita kalau tak ada ilmu. Sebab tu Rasulullah kata kita beribadat dengan ilmu sedikit lebih baik daripada kita beribadat tanpa ilmu langsung. Kita beribadat, dengan sedikit ilmu lebih baik daripada kita beribadat banyak tapi tak ada ilmu. Rugi. Tak ada.
ibadat tu kok banyak. Bila ada nampak ada kuliah maghrib, cepat-cepat balik selalu. Isyak datang, sanggup datang solat. Ibadat. Tapi ilmu tak nak cari. Ini tak betul. Tak betul. Ini tak betul. Islam, nah, kita nak ilmu dan ibadat sekali. Dah, tengok dalam ni insya-Allah. Maksudnya ilmu itu adalah kepada ibadat. Memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Oleh kerana zaman ni zaman kita belajar tapi tak ada kesan. Belajar tak ada bertambah iman tak. Kerana dia kata ke ustaz, dia kata belakang. Ilmu yang belajar pun dia kata belajar apa agama. Dia memperlekehkan, dia tak hormat, dia tak ada adab dengan ilmu. Dengan guru pun tak ada adab. Maka ilmu tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Tak menjadikan seorang tu iman. Belajar banyak, belajar bukan main, belajar ilmu tu, belajar ilmu ni, tapi tak ada kesan apa, tak ada. Tak ada tambah keimanan, tak ada. Solat tahajud pun tak ada boleh semayang. Lama duduk belajar, tak ada boleh semayang. Tak ada kesan. Ilmu dia tak kesan dengan diri. Kejenihan akhlak, akhlak pun tak comel. Duk belajar tapi akhlak tak jadi comel juga akhlak. Duk belajar tu kok belajar. Ustaz tu mengajar, ustaz ni mengajar tu kok datang. Tak ada comel akhlak. Duk begitu ya akhlak, tak ada berubah. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Bahkan ilmu pun dia tidak menguasai ilmu yang dia belajar. Tak ada menguasai, tak. Balik belajar, balik rumah isteri tanya belajar apa bang kat masjid tadi? Tahu. Bunyi makan laksa. Bunyi makan laksa. Hak boleh dengar makan laksa. Tak ingat belajar apa, tak tahu. Allah. Tak menguasai ilmu. Dia tak ada fokus. Dan serta tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain dengan cara berkesan. Nak mengesani diri dia pun tak. Ilmu tak boleh kesan diri dia. Nak kesan orang lain pun tak juga. Tak boleh nak kesan orang lain pun tak. Nak menjadi pengaruh pada orang lain tak. Allah tak menjadi mempengaruhi orang lain. Allah. Kenapakah berlaku demikian? Persoalan. Kenapa begini ya berlaku? Kenapa berlaku gini duk belajar selama ni jadi macam ni? Kenapakah berlaku demikian? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Allah. Ilmu dia akan lari daripada kita seperti lari pocok gunung menuju ke rendah. Bila kita tak hormat kepada ilmu, bila kita tidak hormat kepada guru, bila kita tidak hormat kepada orang yang beri ilmu kepada kita, ilmu tu lari. Derahnya kita tengok bagaimana gunung, air tu lari pada gunung, air tu lari daripada tak tinggi. Begitulah ilmu lari daripada kita. Tak, Allah. Inilah tuan-tuan, buku ni insya-Allah kita tengok adab belajar bagaimana insya-Allah. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam dia tetapkan etika, maksud adab. Dalam menuntut ilmu dia ada adab. Dalam menuntut ilmu tu dia ada adab supaya kita tu berkah. Zaman dulu kita bahasa dengar untuk kenali, untuk mengali dulu. Allah, Masya Allah, hebat betul.
Bila orang bawa pergi anak kat pondok dia akan tengok atas bawah. Oh, ni tak nak. Dia tak nak. Bila dia kata tak nak, tak boleh. Kita nak hantar anak kita belajar, tak terima, tak nak. Dia tengok ni pula. Anak, ni boleh, ni nak. Masya Allah. Anak. Lepas pada dia meninggal, dia banyak anak murid yang buka pondok. Dia mana belajar metodology of teaching, mana dia belajar Tok Kenali, mana dia belajar tentang kaedah mengajar psikologi pendidik, mana dia duk belajar Tok Kenali, Tok Seleho. Nah, tapi anak murid dia menjadi Masya Allah, menjadi anak murid dia. Allah, banyak yang boleh buka pondok lepas pada dia meninggal. Lepas tu pula buka pondok. Keberkatan, itulah berkat. Berkat, Masya Allah, keberkatan. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Keberkatan. Bila kita beradab dengan guru, kita tengok setahu mana dalam ni. Ini cerita, tuan-tuan, cerita daripada seorang dalam buku, ada satu buku, dia kata Imam Malik. Imam 4 kita lah, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Imam Malik ni satu hari dia duduk mengajar orang di Madinah. Dia duduk halaqah, sedang duduk mengajar di Madinah. Zaman dulu dia mengajar halaqah. Zaman dulu orang takut dengan Imam Malik. Jangan dengan Imam Malik. Malu, takut. Masya Allah, Imam Malik memang terkenal dengan alim. Kalau jin syaitan, kalau syaitan tu goda seseorang ataupun kacau seseorang, Imam Malik pesan dia, aku kirim salam. Imam Malik kata, aku kirim salam kepada jin tu, minta keluar. Kalau tak keluar, nanti keluar jin. Masya Allah. Di Baghdad, daripada Madinah ke Baghdad tu zaman dulu jauh lah juga. Imam Malik bagi salam. Mungkin salamku kepada jin tu, minta dia keluar. Kalau tak keluar, aku datang. Keluar jin. Masya Allah. Itulah Imam Malik, hebat sungguh. Jadi nak ceritanya, satu hari Imam Malik dia buat halaqah. Anak murid ramai di sebelah. Nak duduk dekat Imam Malik tak berani, takut. Jauh dengan Imam Malik duduk mengajar. Bila tengah-tengah duduk mengajar tu, datanglah seorang tu naik kereta hema. Kereta hema ni dongki ni kita panggil keldai. Kereta keldai orang Arab, dia kereta keldai, dia tarik dengan keldai, kereta tolak tarik dengan keldai. Dia buat apa? Dia muat mesin jahit, dia muat buah-buahan, dia pakai kereta keldai. Jadi adalah seorang tua, bila dia lalu, dia tengok Imam Malik duk mengajar. Dia pun berhenti kereta hema dia, turun pergi terus masuk halaqah dengan Imam Malik. Tak jauh duduk dengan Imam Malik. Berani duduk dengan Imam Malik, dah berani duduk. Maka Imam Malik pun duduk mengajar. Bila sudah habis Imam Malik mengajar, Imam Malik buka soalan. Tuan-tuan, siapa ada kemuskilan, ada masalah, saya tanya. Tak ada siapa tanya soalan. Mereka orang tua yang tua daripada kereta hema tadi, dia kata, Syekh, boleh saya nak tanya sikit? Imam. Jawab Imam Malik, ya boleh.
Salah. Nak tanya apa salah? Orang tu kata gini, Imam. Tak. Tentang bab balik. Bila seorang tu balik, dia akan mimpi. Dah. Bila dia mimpi dia keluar air mani, itu berarti dia sudah balik. Ataupun umur dia sampai 15 tahun. Dah. Itu dia dah sampai balik. Bagaimana Imam? Nak tanya kalau anjing. Dia tanya bab anjing. Kalau anjing bagaimana? Kalau anjing balik bagaimana? Imam Malik tak boleh jawab anjing balik macam mana dah. Orang boleh lah dah. Orang boleh lah cukup umur 15 ataupun tidur mimpi. Anjing bagaimana? Imam Malik kata tak boleh nak jawab Imam Malik. Akhir Imam Malik kata Allah minta maaf Syekh tak boleh nak jawab soalan. Maka dia lah jawab. Dia jawab. Pengantua tu jawab. Dia kata segini Imam. Anjing ni bila dia balik, dia kencing akak kaki. Kalau anjing tak balik, dia kencing tak akak kaki. Imam Malik. Betul. Anjing bila dia nak kencing dia akak kaki. Ni anjing balik. Kalau kencing tak akak kaki, ni tak balik. Allah, Masya Allah. Imam Malik peluk dia. Allah, hada ustazi. Ini ustazku ni. Ini ustazku. Imam Malik mengaku ustaz. Ini ustazku ni, ustaz. Anak murid dia pun tengok. Cengai. Allah. Lepas tu dia pun pergi naik kereta hema dia, kereta keldai dia naik, pergi, hilang. Jadi ceritanya pula lepas pada tu, lama ceritanya, mungkin dalam 3-4 bulan dah lama. Imam Malik dah mengajar. Duk mengajar, ramai orang duk dengar. Biasalah dekat-dekat Imam Malik ni tak ada seorang duduk kosong, tak berani dah. Duk mengajar, anak murid duk mengajar. Tiba-tiba datangnya orang tua tadi yang naik kereta keldai tadi. Dia tengok Imam Malik duk mengajar, dia pun stop kereta hema dia, pergi terus. Pergi belaga lutut dengan Imam Malik. Pergi duduk belaga lutut dengan Imam Malik. Allah, anak murid dia heran. Tengok Allah. Siapalah orang tua ni? Pakai baju kotor lagi. Bau tu sakira dah. Pergi belaga lutut pula dengan Imam Malik. Ya. Gitulah. Jadi ceritanya gitulah. Imam Malik mengajar. Imam Malik teruskan mengajar. Mengajar. Akhir bila di akhir Imam Malik seperti biasa dia akan tanya soalan. Ada siapa nak tanya apa tak? Tak. Saya tanya. Semua diam. Tak jawab. Anda. Akhirnya Imam Malik kata, "Mu nak tahu ke tak? Ini guruku." Allah. Ini guruku ni, siapa orang tua ni, kamu tahu ke tak? Yang belaga lutut dengan aku ni, guru aku. Terkejut orang, guru apa Imam Malik dah alim. Orang ni jadi guru Imam Malik. Imam Malik tanya, "Mu tahu ke tak? Dia mengajar aku apa? Ustaz aku ni dia mengajar aku apa?" Maka jawab Imam Malik, "Dia mengajar aku tentang anjing balik. Anjing kalau dia balik, bila dia nak kencing, dia akan akak kaki. Dan kalau anjing yang tak balik, dia tak akak kaki." Allah, anak murid dia kata, "Masya Allah." Dia nak ceritanya begitu hormatnya Imam Malik kepada guru dah. Allah, itulah. Hormat pada guru ni kunci ilmu. Kita mendapat ilmu kalau kita duk mengata kepada guru dari belakang, tak hormat ke guru, ilmu tak akan ada.
tak akan duduk bersama kita. Baik tuan-tuan, tengok lagi tuan-tuan. Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Ilmu akan bincang tentang kelebihan pengetahuan buku ni. Nah, antara ilmu pengetahuan dan ibadat, kita akan tengok antara ilmu dan ibadat manakah penting dua ni, ataupun sama-sama penting. Kita akan tengok. Dan jenis-jenis ilmu. Nah, cara mempelajari ilmu pengetahuan, cara nak belajar ilmu pengetahuan, bagaimana cara. Bahagian ilmu pula ada bahagian dia, bagaimana. Nah, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan. Perkara yang diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, yang perlu Allahu Akbar kepada ilmu pengetahuan. Nah, perkara yang diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, apakah dia perlu? Kita akan belajar juga. Alat ilmu dipanggil medium ilmu. Nah, adab menuntut ilmu, kita akan belajar juga. Menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Dan sepatutnya orang belajar ni, dia boleh hasilkan kitab, dia boleh mengarang buku. Nah, ini biasa dah. Kita tengok orang Arab dah, Allah banyak dia mengarang buku. Dia belajar, dia karang buku. Dan syarat menuntut ilmu. Semua tajuk-tajuk ini adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah fima yahtajuhu talabatus Syafi'iyah bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Maki. Pengarang asal dia Said Alawi As-Saqaf, daripada mazhab Syafi'i yang tinggal di Mekah. Cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah dengan ditahqiq, cetakan pustaka Darul Basyair Islamiyah, ditaklik dan ditahqiq, ditaklik ataupun ditahqiq oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mar'ashali. Dr. Abdul Rahman Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'ashali. Walau bagaimanapun, penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Saya sebagai penterjemah, saya cuba gunakan bahasa yang mudah untuk kita difahami apa yang daripada buku ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian daripada amal saleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu habis mukaddimah kita, pendahuluan. Kita tengok kepada muka surat 8 tuan-tuan, kelebihan di ilmu. Kelebihan di ilmu, muka surat 8. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah, ini tuan-tuan. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allahu Akbar. Itulah kita di dunia ni, kalau permata Rasya, Zamrud, hijau, cantik, kita letak dalam gelas hijau. Kalau Iran, dia ada permata dia biru, mahal. Ada permata delima, merah. Semua ni ilmu lebih mulia lagi daripada permata Allah. Ilmu lah tuan-tuan, lebih mulia. Ilmu ni kalau orang kampung belajar, jadi lebay kampung. Kalau sikit ada ilmu, jadi lebay kampung. Kalau pandai perubatan, jadi pakar bedah. Kalau belajar habis doktor, jadi pensyarah universiti.
Kalau belajar sekadar maktab perguruan jadi cikgu, mulianya ilmu, mulianya Allah. Itulah ilmu, Masya Allah, mulianya. Nah, lepas tu tuan-tuan, Islam betul lah. Islam pilih ilmu sebagai permulaan untuk kita beribadat. Dengan ilmu tak boleh, tak dapat, tidak kena dengan ilmu. Ilmu penting, tak boleh. Inilah betul ibadat kita jadi comel sebab kita belajar ilmu. Kerana ilmu dibimbing untuk kita beribadat kepada Allah. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Allah. Ilmu pula kena amal. Kalau tak ada amal, tak ada. Tak ada apa, ilmu tak ada amal seperti debu. Apa manfaat debu? Tak ada manfaat apa debu. Tak ada amal. Duk belajar solat tahajud lama dah, duk tahajud tak ada boleh solat, tak ada boleh bangun. Tak ada apa ilmu. Duk bercakap tentang solat qiyamul lail, tapi tak buat. Tak ada apa. Ilmu kita seperti debu. Allah. Saya ingat ni zaman dulu tuan-tuan, zaman saya belajar dulu. Lama dah cerita, tahun 1988, 1989, 91, 92. Saya belajar di Maghribi dulu, di Maghribi. Bila saya pergi ke Maghribi, suasana orang Maghribi, dia bercakap Perancis. Saya boleh bahasa Arab. Inggeris boleh lah, sikit-sikit dah. Bahasa Arab, sebab kita bersekolah Arab. Tapi bila pergi ke Morocco, Maghribi ni, orang dia bercakap Perancis. Dia tak cakap Arab sangat. Banyak kan campuran dia tu. Sama dengan kita bahasa Inggeris dah. Kadang-kadang alright, kita bercakap. Yes, ya, yap, ada kita guna. Tapi di Maghribi ni, dia guna banyak lagi. Saya tengok kita, kalau kita tak belajar Perancis memang rasa bodoh. Saya rasa tak menjadi, kena belajar bahasa Perancis, tak boleh. Saya pun mula daftar dia panggil Markaz Al-Thaqafi Fransi, dia panggil Center Bahasa Perancis. Belajar. Tak mula dengan zero, kita mana ada asas bahasa Perancis. Dengar berat spelling dia. Berat. Tapi lepas pada tu, dalam 3 bulan cepat saya boleh bahasa Perancis. Memang cepat sangat sebab suasana mendorong. Cepat boleh bahasa Perancis. Kita merasa Allah. Bahasa ni bila kita belajar berat, tapi bila dah belajar, kita menjiwai dia. Bila kita menjiwai bahasa, sedap bahasa Perancis. Jadi kita pemula nampak hala tuju kita nak pergi ke Paris, tak nak pergi London. Dulu kita London, tak nak pergi Inggeris, London. Tapi bila kita pandai bahasa Perancis, kesan bahasa Perancis itu kita nampak nak pergi ke Paris. Jadi saya nak ceritanya tuan-tuan, lepas pada tu, bila saya duduk tahun akhir universiti tahun 92, dia disuruh pilih bahasa untuk kita ambil subjek elektif, subjek yang kita pilih. Ada bahasa Hebrew, bahasa Israel, ada bahasa Sepanyol, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Perancis, ada bahasa Portugis, ada bahasa Jerman. Banyak bahasa. Saya pilih bahasa Perancis, saya tinggal Inggeris. Sebab kuat bahasa Perancis boleh sungguh. Saya lulus dengan dapat A. Allah.
Saya tengok waktu saya balik suasana kita, saya nak belajar bahasa Mandarin. Sebab kalau saya belajar bahasa Mandarin, kita boleh hidup bahasa. Kita pergi cakap dengan Cina kat kedai-kedai sama dengan suasana di Maghribi juga. Memang dapat. Takdir Allah pada masa tu saya pergi kerja di Brunei. Di Brunei ni dia ada satu tempat dia panggil sekolah, dia panggil apa dia panggil institusi. Di situ kita nak belajar apa, ada semua. Nak belajar masak, nak belajar bahasa Jerman, nak belajar bahasa Perancis, nak belajar Quran, nak belajar Tarannum, nak belajar jahit, nak belajar bahasa Mandarin, nak belajar bahasa Cantonese. Semua ada di situ, di Brunei. Saya daftar nak belajar bahasa Mandarin. Tapi sayang tuan-tuan, saya orang ke-31. Syarat 30 orang satu kelas. Saya orang ke-31, tak terima. Saya rayu, nak mintalah saya bolehlah belajar bahasa Mandarin, saya nak minta. Tak boleh, orang Brunei kerah. Memang tak boleh dah, dia kata sebab bahasa Mandarin ni kita ada kelas khas sekadar 30 orang. Tak boleh lebih. 30 orang. Saya 31, tak boleh. Allah sayang tuan-tuan. Tidak, memang kita boleh bahasa Cina, kita praktis dengan suasana kita bercakap. Allah Akbar. Jadi lepas tu saya balik kat sini. Sampai sekarang pun tak ada boleh nak cari peluang. Kuala ni jarang bahasa Cina ada. Tapi ada. Sikit seminit tuan-tuan seminit ya. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu adalah seperti pokok kayu. Pokok dengan buah mana datang dulu? Mana mulia pokok dengan buah? Sudah tentu buahnya dulu, nak ada buah. Pokoknya dulu, nak ada buah adanya pokok. Tak ada pokok mana adanya buah. Kalau pokok tak subur, bagaimana nak ada buah? Begitulah kita nak ada ilmu membuahkan ibadat. Kita ni dah ibadat, belajar tak nak, bagaimana ibadat nak elok? Bagaimana Tuhan nak tengok ibadat kita? Maka sebab itulah di sini pokok lebih mulia dari buah, sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah sebab dia asal. Pokok kalau tak buah tebang ada. Pokok jering tak buah tebang buat arang ada manfaat. Maka ilmu yang tidak berbuah, ilmu yang tidak dapat menjadikan transfer kepada ibadat, belajar tapi tak buat ibadat, tak ada guna. Maka itulah tuan-tuan, jadi sebagai kesimpulan, insya-Allah kita sambung lagi namun yang bermanfaat ialah buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung tuan-tuan Jadi malam ni kita akhiri sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.